salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Okey, anda mesti tertanya-tanya apakah aplikasi yang Cikgu Ruth nak perkenalkan hari ini. Kalau Cikgu nampak di sini, hari ini Cikgu Ruth menggunakan kamera yang tak sama dan paparan yang tak sama dan berada di ruang yang tak sama. Sebenarnya Cikgu Ruth berada dalam aplikasi Kumu Space. Saya tak tahu Cikgu pernah dengar tak aplikasi Kumu Space. Aplikasi Kumu Space ini sebenarnya adalah satu platform, okey, dan kita boleh sesuaikannya untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kenapa? Sebab dia lebih kurang macam Google Meet, di mana ia mempunyai aplikasi kamera, ia mempunyai mikrofon, ia mempunyai ruang chatting dan cikgu boleh broadcast, cikgu boleh present a window, present your screen, present a tab. Semua ada. Okey, tapi cuma dia punya situasi tak begitu sama macam Google Meet. Mungkin dalam Google Meet yang selalu cikgu buat dengan murid, murid akan rasa macam boring sikit kan, sebab sentiasa Google Meet, ada ke benda yang baru? Okey, jadi anda mesti kena cuba aplikasi ini, Kumu Space, di mana cikgu boleh daftar dengan email cikgu secara percuma. Cikgu percuma. Okey, dan dia memang ada yang plan untuk yang berbayar, tapi namun Cikgu Ruth akan menggunakan yang percuma sahaja. Okey, so kalau cikgu nampak di sini, saya berada dalam ruang ini. Okey, ruang ini macam bilik tamu. Okey, dan juga macam satu hall. Kalau saya nak zoomkan dia, saya boleh klik dia ada zoom kat sini. Okey, ini zoom out dan saya boleh tengoklah Cikgu Ruth berada di mana. Sebenarnya dekat atas ini ada tulis bilik perbincangan kumpulan, di mana saya rekakan ruang ini untuk perbincangan. Kalau cikgu nampak di sini ada kumpulan 1, dia bincang tajuk tukar unit. Kumpulan 2 bincang tajuk tukar unit. Kumpulan 3 dia akan bincang tambah jisim. 4 sama. 5 dengan 6 dia akan bincang tolak jisim, tapi berada dekat ruang yang sangat-sangat seronok dan menarik. Okey, so cikgu boleh gunakan zoom in dan zoom out untuk kontrol, ataupun kita boleh gunakan untuk full screen. Ini adalah full screen. Dan kalau cikgu nak tahu dia punya layout bilik, cikgu boleh klik pada kanan di bawah ada map dan kita nampaklah ini layout, dan ini adalah saya kat sini, Cikgu Ruth kat sini. Jadi saya rasa Kumu Space ini memang menarik dan seronok sebab boleh dipakai oleh handphone juga ya. Murid sangat-sangat senang, murid just masuk mengikut link saja. Kalau cikgu klik kat atas sini ada share. Okey, dan dia ada dua jenis share space. Share space ni maksud dia guest can join from the waiting room. Dia ada waiting room, dan sekiranya cikgu menghantarkan link ini untuk murid, murid akan berada di luar bilik dan dia boleh nampaklah berapa bilik yang ada di dalam space itu. Kalau cikgu nak dia terus, cikgu tekan share room sahaja dan kopikan link ini. Okey, copy. Dan cikgu boleh hantarlah kepada murid melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram. Nanti mesti murid akan terkejut sebab dia sampai macam bilik. Okey, macam bilik sebab dah lama kita tak bersemuka kan. Dan murid tak balik ke sekolah. So, selalu dia duduk dalam Google Meet kan. So, kalau kita bawa dia sehari ke Kumu Space, saya rasa dia mesti akan rasa sangat-sangat seronok dan gembira. Okey, dan Kumu Space ini tak susah untuk kontrol ya, tak susah untuk kontrol. Yang penting ialah cikgu kena daftarkan satu akaun. Jadi Kumu Space ni bagi saya rasa dia sangat-sangat sesuai bila kita gunakan untuk perbincangan kumpulan ya. Sebab nampak kat sini saya dah pecahkan kumpulan. So murid dekat Kumu Space ini dia akan bergerak secara bebas menggunakan, kalau komputer menggunakan arrow key atas, bergerak atas, ataupun arrow key ke bawah, ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Ataupun kita boleh klik kat sini, dia akan pergi ke sini. Kita klik kat sini, dia akan pergi ke sini. So dekat telefon juga murid akan kawal menggunakan jari. Okey, dan kita akan nampak dia ada satu lengkungan. Apa maksud lengkungan ini? Maksud dia sesiapa yang dekat di dalam lengkungan saya boleh dengar suara dia. Siapa yang jauh daripada lengkungan saya tak dengar suara dia. Itu function ya. Saya boleh exitkan bilik ini, saya masuk ke satu lagi bilik. Okey, bilik yang kedua kat sini adalah bilik rehat. Okey, saya masuk ke dalam bilik rehat dan dia ada doorbell.
Dengar tak? Okey. So, bilik rehat ni apa functionnya? Selalu saya akan buat macam ni. Okey, mula-mula murid akan pecah kumpulan, masuk dalam kumpulan bincang. Lepas tu 30 minit saya akan bagi rehat. Dan bila rehat, saya akan bagi dia masuk ke dalam bilik rehat ini. Sebab dalam bilik rehat ni, kalau kita tengok map dia, floor map, dia ada televisyen, ada kuih muih, ada teh, okey, ada piano, boleh dengar lah muzik dengan ikut suka hati. So, dalam Kumu Space, murid boleh bergerak ikut suka hati dia. Kalau saya rapat dekat radio, nampak saya boleh dengar muzik daripada radio. Dan saya boleh ambil kuih untuk makan. So, nampak ada satu cawan kopi kat sini. Okey, saya pergi ruang yang lain. Bila saya dah jauh daripada speaker kat bawah ni, saya secara auto, muzik dia akan slow dan tak ada. Okey, saya pergi ke ruang yang lain. Okey, saya nampak di sini ada televisyen. Sebenarnya saya boleh dekat dengan televisyen. Saya boleh dengar apa yang televisyen tu main. So, televisyen punya video ni cikgu boleh buat setting sendiri ya. Okey, ada lagi water cooler, boleh ambil air minuman kat sini. Okey. So, murid boleh rehat kat sini, boleh lepak. Okey, lepak kat sini. Okey, dan sini ada piano. Okey, bila dekat dengan piano, kita boleh dengar suara dari piano. So, murid boleh lepaklah kat sini berbual-bual. Okey, dan lepas itu bila 5 minit dah sampai, mungkin cikgu akan buat announcement. Murid itu akan keluar daripada bilik ini dan masuk ke dalam bilik perbincangan tadi. Okey, seronok tak? Okey, sebenarnya template bilik ini kita pun boleh ubah ya. Template bilik ini kita boleh ubah ikut suka hati kita. Dan semua benda-benda di atas ini kita boleh ubah. Okey, sebelum kita ubah, marilah cikgu sign upkan satu akaun terlebih dahulu. Okey, saya akan keluar daripada bilik ini. Saya akan bawa cikgu sign upkan akaun Kumu Space. Baiklah, untuk sign upkan akaun Kumu Space, terlebih dahulu cikgu kena masukkan Kumu Space. Typekan kat sini. Okey, cikgu akan datang ke sini dan cikgu klik try for free ataupun get your space pun boleh. Lepas itu, cikgu klik pada sign in with Google. Okey, nampaknya saya dah sign upkan satu akaun menggunakan email saya. Dan cikgu nampak bila cikgu pertama kali cikgu masuk ke dalam Kumu Space, dia belum ada space lagi. So, dia ada pricing dia untuk percuma dengan untuk berbayar. Kalau percuma, saya rasa pun cukup untuk cikgu guna. Sebab kita ada custom space, kita boleh create. Dan setiap bilik tu unlimited kita boleh create. Cuma maximum capacity adalah 30 orang. Maksudnya dalam satu bilik, cikgu cuma boleh masukkan 30 orang sahaja. Kalau lebih daripada 30 orang, cikgu buatlah 2 bilik. Okey. Now, saya akan tekan pada create a space. Dan cikgu boleh namakan space cikgu. Mungkin mengikutkan subjek pun boleh. Okey, dan secara terus nama yang diletak di dalam space ini akan menjadikan URL untuk cikgu ya. So, kita nampak URL ni dah taken. So, kita boleh letak apa-apa supaya URL dia available. So, ini adalah available. Okey, lepas tu kita akan choosekan option untuk space kita nak guna untuk buat apa, education. Okey, dan cikgu tekan pada create space. Okey, selepas cikgu dah tekan create space, secara default dia akan bagi layer yang ini. Okey, template yang ini. Tapi cikgu kalau tak nak template ini, cikgu boleh tukar pun tak apa. Sebelum cikgu tukar, saya nak tarik cikgu kepada manage space. Okey, untuk manage space ini, cikgu boleh namakan space cikgu. Kalau cikgu nak tukar nama balik, boleh buat di sini. Ataupun cikgu nak delete, boleh buat kat sini. Okey, dan seterusnya kita akan tekan pada join space. Okey, bila kita tekan join space, secara auto dia akan allowkan kamera dengan mic cikgu. So, ini adalah nama display dan cikgu tekan saja join. Okey, bila cikgu tekan join, kita nampak kat sini ada satu bilik. Jadi, tadi saya kata satu bilik untuk 30 orang. Kalau murid cikgu ada ramai, cikgu boleh split kepada 2 bilik. Okey, maksud dia mungkin 15 ataupun 20 dekat bilik A dan 20 lagi dekat bilik B. Okey, kalau cikgu punya murid tak ramai, cikgu boleh create satu space pun tak apa. Okey, dekat setting ini cikgu boleh klik dan kita boleh namakan space kita. Okey, untuk room yang pertama, contohnya ini adalah untuk bilik
Okey, bilik matematik. Okey, apa-apa cikgu boleh namakan. Lepas tu cikgu tekan save. Dan dia akan keluar nama kat sini dan kita nampak di sini maksimum adalah 30 orang. Okey, kalau cikgu nak tukar template bilik kat sini, cikgu boleh klik balik setting dan cikgu boleh change to the template. Okey, change to the template. Kat sini ada banyak template. Template yang pertama cikgu boleh build out sendiri di mana dia kosong. Jangan risau, dia ada kerusi, ada meja, ada decor yang cikgu boleh pilih. So cikgu dekat sini boleh pilih mana-mana yang cikgu nak. Yang ini ialah ready made. So cikgu boleh ubah suai atau modify. Contohnya saya ambil classroom. Okey. Dan saya tekan change to template. So dia akan tukar menjadi classroom. Dan kita tengok setting ini ada apa lagi. Kalau cikgu nak closekan room, tak nak murid masuk, cikgu boleh tekan sini. Ataupun make a copy kalau cikgu ada kumpulan yang besar. Ataupun delete room. Okey. Selain daripada itu, kalau kita tengok di sini ada setting and privacy, cikgu boleh klik dan sekiranya cikgu nak semua murid dengan yang register dan tidak register boleh masuk, cikgu kena tukar button ni kepada nombor 1 ya. Sebab nombor 2 dia only register user, ataupun kita nak password protect, ataupun kita only register user on the guest list, ataupun only co-host saja. Selepas kita dah pilih, cikgu tekan pada save. Dan saya dah siap kat sini, saya nak masuk ke dalam bilik saya. Jadi saya tekan sahaja di sini. Okey, dan di sini saya close. Dan inilah saya kat sini. Okey, so cikgu tadi pun ada dengar ada doorbell kan. Okey, so kita dah masuk ke dalam ruang kat sini. So secara auto default dia ada fungsi untuk dah letak kat sini. Tapi kalau cikgu tak nak link dia, cikgu boleh buang ya. Okey, cuma sekarang saya akan ajar cikgu macam mana cikgu nak adjustkan lengkungan ini. Sebab tadi saya kata lengkungan ini membenarkan cikgu boleh dengar suara daripada orang yang masuk dalam lengkungan ini. Dia panggil audio range. Kalau cikgu nak kecilkan sikit, maksud dia kita tak nak bising sangat, cikgu boleh klik kat setting kat sini. Okey, kat sini dia ada audio range. Okey, show range indicator. Yang ini adalah normal. Kalau cikgu nak dia kecil sikit, kita boleh pilih quiet. Maksud dia kita tak nak bising sangat. Mungkin ada sebab murid ini boleh bebas bergerak kan. Jadi cikgu tak nak dia rasa bising sangat. Dia boleh cuma berbincang dengan orang yang rapat. So, cikgu boleh select pada quiet ataupun loud. Kalau loud, dia lebih besar lagi. Kalau entire room, maksud dia satu whole room, cikgu boleh dengar suara kalau murid onkan mic. Okay, so biasanya kita akan setkan quiet. Okay, dah siap. Dan kita tengok layout bilik ini. Saya zoom out sikit dan cikgu nampaklah ini. Okay, so di sini mungkin ada meja untuk buat kumpulan. Dan yang dekat kat sini adalah macam kelas. Dan kita nampak ada 2 kumpulan kat sini. Ada televisyen 1. Lepas tu ada 3 whiteboard kat sini. Okey. Dan cikgu nak tahu layout dia keseluruhan. Cikgu boleh tekan pada map kat bawah. Ini adalah layout keseluruhan. Okey. Ataupun kita boleh tekan pada full screen. Jangan risau cikgu, dekat handphone murid pun akan nampak macam ni. Okey. Bila dia tengah berjalan ni. Dia tengah berjalan. Okey, bagaimana kita nak editkan video yang tak nak ni, ataupun kita nak edit link kat sini supaya mungkin cikgu letak Quizlet kat sini, cikgu letak class kit kat sini, nak bagi murid buat, bagaimana cikgu nak edit. Okey, cikgu klik pada edit button kat sini. Okey, yang warna kuning, cikgu klik. Okey, lepas tu cikgu nampak dia ada flooring, seating, table, decor, plans, ground, rod, activity, custom. Kat sini cikgu boleh set. Okey. Ataupun kalau cikgu tak nak kerusi, nak tarik dia, nak letak di kerusi dia mahala ke sini, cikgu boleh tukar. Kita boleh tukar. Okey. Contohnya kita macam tengah arrange balik bilik ini supaya buatkan bilik yang kita nak. So cikgu boleh arrange macam ni lah. Okey, saya pusing ke sana. Saya tarik kerusi letak sini. Ataupun kerusi ni saya tak nak, saya boleh buang. Dia macam situasi yang sebenarnya cikgu tengah susun bilik. Okey. Dan kalau cikgu nak flooring dia nak tukar, cikgu boleh tukar kat sini. Ada banyak flooring. Okey. Cikgu klik sahaja mana-mana yang cikgu nak. Contohnya saya klik ini. Okey. Dan cikgu nampak flooring dia semua dah tukar.
Okey. Nah, mungkin cikgu nak bawa masuk lagi kerusi, cikgu boleh tarik drag and drop ya. Contohnya saya masukkan kerusi ini. Okey, drag and drop letak kat sini dan kita boleh rotatekan dia nak hala ke mana. Hala ke sini. Okey, kita boleh zoom out sikit. Okey. So, mouse cikgu pun boleh control. Mouse cikgu tarik ke bawah. Okey, scroll ke bawah dia akan zoom out dan scroll ke dalam dia akan zoom in. Okey, dan kita nampak bila dia dekat edit mode, semua benda di sini boleh diedit. Okey. Dan kita akan tutup, kita tengok ada apa, ada table lagi. Kalau kita tak nak table ni, cikgu boleh buang table ni. Okey, kita boleh masuk table yang kita nak. Contohnya saya masukkan table ini. Okey, tarik drag and drop pun boleh dan kita akan pusing rotatekan table ni. Okey, so dia akan duduk kat sini. Dan kalau kita nak letak bunga, plants ada kat sini, kita boleh letak bunga atas meja. Dia ada bunga atas meja dengan bunga di bawah lantai. Okey, ada yang di bawah lantai tak boleh naik atas ni. Okey, so ini besar. Alright, dan dia ada banyak lagi ground. Okey, macam atas lantai punya benda. So cikgu bolehlah tengok kat sini. Dan dia ada kapet lagi. Okey, cikgu mesti sangat suka ni. Okey, sebab kita boleh hiaskan bilik kan. Okey, ataupun dia ada aktiviti yang lain boleh guna kat sini. Okey, kita nampak ada banyak benda kat sini, cikgu boleh tarik keluar. Okey, contohnya ada yang boleh main music, ada yang untuk makan. Okey. Dan kita nampak ada yang custom. Contohnya kalau cikgu nak gunakan signboard, cikgu boleh tarik keluar lah. Tarik keluar letak sini. Okey, dan kita boleh editkan teks kat sini. Contohnya ini adalah untuk kumpulan 1. K1. Okey, kita boleh save. So, semua benda kat sini kita boleh edit. Contohnya kalau yang ini cikgu nak edit dia punya link, cikgu nak masuk Quizlet, cikgu kena nampak ada lambang macam equalizer. Okey, equalizer. Cikgu klik kat sini dan cikgu boleh editkan link kat sini. Okey, buang dan kita letakkan link untuk Quizlet. Okey, so ini adalah cara di mana kita boleh ubah semua benda kat ruang kat sini. Baiklah, saya akan tunjukkan bagaimana cikgu boleh menggunakan whiteboard kat sini. Okey, kita nampak ada whiteboard kat sini. Okey, ini adalah whiteboard di mana cikgu boleh klik dan dekat whiteboard sini kita boleh tulis apa yang kita nak ajar. Okey, contohnya kita gunakan pen. Pen adalah di bawah, so cikgu boleh tulislah kat sini. Dan kita boleh tukar warna kalau cikgu nak tukar warna. Okey. So ini adalah cara kita nak tulis dan dia ada shape kat sini kalau cikgu nak gunakan shape kat sini. Okey, bagaimana untuk buang sebab dia tak ada eraser kat sini. So cikgu kena pastikan guna selection. Kita boleh select and kita boleh buang dekat tong sampah. Okey, di sini ada buang. Okey. Dan ataupun kita boleh gunakan typing untuk type kat sini. Alright, so ini adalah menggunakan whiteboard dan whiteboard ni boleh dikongsi oleh murid ya. Sekiranya murid masuk ke dalam ruang ini, murid boleh klik juga dekat whiteboard kat sini dan kita boleh nampak murid tu tengah tulis kat sini. Okey, murid boleh tulis kat sini. Okey, dan seterusnya kita akan pergi ke bawah. Okey, kemudian saya akan perkenalkan button kat bawah kat sini. Sebelah kiri dulu, ini adalah tempat untuk chatting ya. So, dalam Kumu Space dia ada tempat untuk chatting. Sama juga, murid boleh chatting kat sini untuk entire room ataupun untuk yang nearby sahaja. Orang yang rapat sahaja yang boleh tahu. Okey, ataupun kita nak entire room dan tekan set. Dan kat kedua ini adalah people. Dia macam dalam Google Meet macam participant. Dan kita nampak kat sini adalah sekarang hanya adalah seorang iaitu saya jadi host. Jadi sebenarnya dalam Kumu Space dia ada dua function. Host dengan co-host ya. Co-host maksud dia punya kawalan macam host. Dia boleh edit bilik, boleh hias bilik, okey, boleh buat present. Okey, ini adalah co-host. Jadi cikgu mungkin boleh assign untuk murid buat co-host kalau cikgu nak dia present ya. Okey, dan next kita tengok kamera sama juga, mikrofon dan broadcast ini. Bila saya klik broadcast,
muka cikgu akan jadi lebih besar. Akan jadi lebih besar macam ni, maksud dia semua orang akan nampak muka cikgu. Dia macam loudspeaker yang besar untuk keseluruhan. Jadi cikgu nak cakap apa, dengan muka cikgu, dengan suara cikgu, semua boleh dengar oleh entire room. Okey, dan kemudian kita tengok present ya. Okey, present maksud dia kita akan presentkan bahan kita. Sama juga macam Google Meet, kita boleh klik present dan kita boleh pilih. Kalau cikgu ada 2 bilik, cikgu boleh pilih all room. Mungkin 2 bilik tu boleh nampak presentation cikgu. Di sini kita nampak dia ada sources, screen, secondary camera ataupun stream or local file. Biasanya kita akan ambil screen dan cikgu tekan start broadcast. Okey, bila kita tekan start broadcast, kat sini cikgu boleh nampak ada entire screen. Okey, kalau nak entire screen, cikgu tikkan, nak share audio, cikgu tikkan kat sini. Ataupun kita ada window, okey, ini adalah window seperti Google Meet ataupun Chrome tab macam Google Meet. Okey, contohnya saya akan buka satu Chrome tab. Okey, contohnya cikgu nak sharekan nota sains kat sini. Okey, bagaimana? Cikgu pilihkan dia punya nota sains kat sini, cikgu tekan share. Okey, bila cikgu tekan share, maksud dia paparan kat sini boleh dinampak oleh semua orang. Kalau saya balik ke Kumu Space, cikgu nampak cikgu punya bahan dah keluar kat sini. Jadi tak kira murid tu sampai ke mana, okey, skrin yang telah di-share akan keluar. Dia akan keluar kat tepi. Kalau murid nak tengok dengan besar, murid boleh tekan pada full screen. Okey, ini dengan besar. Okey, ini dengan kecil. So, cikgu boleh share lah screen, okey, dengan murid di mana-mana sahaja murid tu berada. Sama ada berada di dalam bilik ini ataupun bilik satu lagi. Okey, cikgu nak stop sharing, tekan saja di sini. Dia akan stop sharing. Okey, itu saja. Senang kan? Tak begitu susah sebab dia lebih kurang sama macam Google Meet. Dan yang seterusnya adalah setting. Setting ni tadi saya dah terang untuk audio range. Dan yang lain-lain setting, kalau cikgu nak tukar, cikgu nak buat sesuatu, cikgu bolehlah klik kat sini. Okey, ada sound alert ataupun miscellaneous. Okey. Dan ada map kat sini. Okey, baiklah, kita akan teruskan akan tengok. Okey, dekat ikon saya ni sebenarnya ada reaction kat sini. Kalau cikgu nak buat reaction atau murid nak buat reaction, just tekan ini dan reaction dia akan keluar. Okey, jadi sekiranya cikgu nak keluar daripada bilik ini, just tekan exit room. So, saya harap video tutorial Kumu Space ini dapat membantu cikgu untuk mencarikan satu alternatif yang lain untuk pembelajaran dan pengajaran cikgu secara atas talian. Okey, kita akan jumpa lagi. Bye.